Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kami daripada kumpulan 5 akan membicarakan tentang sifat-sifat hati yang terpuji dan terkeji. Kumpulan kami mempunyai 4 orang ahli kumpulan, iaitu yang pertama Muhammad Halif bin Syamsul Bahari, yang kedua Muhammad Aiman bin Muhammad Adnan, yang ketiga Muhammad Nakib Salam bin Rusli, dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Izan bin Khair Anwal. Untuk pengenalan, kita mulakan pengenalan dengan kata-kata daripada definisi daripada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mendefinisikan qalbun, iaitu hati, sebagai sesuatu yang halus, bersifat ketuhanan, kerohanian dan mempunyai hubungan yang erat dengan jantung. Kehalusan ini yang mampu mencerap, mengetahui dan mengenali sesuatu perkara. Boleh rujuk dalam kitab Ihya Ulumuddin, jilid ke-8, surat 1344. Seterusnya, kata Al-Hakim menjelaskan bahawa fuad dan qalbun memiliki makna yang sama, iaitu hati, sebagai satu penglihatan batin ataupun mata hati, iaitu basirah. Namun pun begitu, fungsinya adalah berbeza. Fungsi qalbun dan hati itu berbeza. Qalbun dan fuad itu berbeza. Fuad adalah tempat ru'yah batiniyah, manakala qalbun merupakan tempat bagi ilmu. Seterusnya kita tengok sifat mahmudah dan sifat mazmumah, iaitu sifat yang terpuji dan terkeji. Sifat mahmudah adalah sifat hati yang terpuji. Daripada sifat mahmudah itu terpancar kelakuan dan tingkah laku yang mulia, seperti suka menderma. Manakala sifat mazmumah pula adalah sifat hati yang terkeji. Daripada sifat mazmumah tu terbit kelakuan dan tingkah laku yang hina, seperti suka makan rasuah, suka menipu orang, macam tu. Tingkah laku yang mulia, iaitu tingkah laku sifat mahmudah tu ialah contoh dia seperti suka beribadat, rajin bersedekah, suka membantu orang ramai, merendah diri dan sebagainya. Manakala tingkah laku yang hina, sifat mazmumah tu, contoh dia seperti malas beribadat, kedekut, bakhil, berat tulang, sombong diri dan sebagainya. Kedua-dua berpunca dari sifat-sifat di atas, iaitu sifat mahmudah dan sifat mazmumah. Seterusnya kita tengok di mana tempatnya hati tu. Sifat mahmudah dan sifat mazmumah ni berpunca dan bersarang di hati. Benarlah kata Nabi SAW dalam hadisnya, dalam Sahih Bukhari, Nabi menyebut, ala wa inna fil jasadi mudghah, iza salahat salahal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya qalb. Tidaklah dalam jasad manusia ada seketul daging. Apabila baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan apabila rosak, maka rosaklah seluruh jasadnya. Dan itu adalah hati. Allahu a'lam. Seterusnya sifat mahmudah yang pertama ialah taubat. Antara sifat mahmudah yang terpuji, yang sewajibnya, yang sewajarnya kita sebagai manusia perlu ada, ialah sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kerana kita sebagai manusia adalah tidak lekang dan tidak lepas daripada melakukan dosa dan juga kesalahan. Kerana kita ini bukan juga Nabi dan juga bukan Rasul yang mana Allah Subhanahu Wa Taala pelihara mereka daripada melakukan dosa. Kita ini hanyalah manusia biasa yang sering melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Yang bermaksud kesemua anak Adam itu, yakni manusia itu pasti melakukan kesilapan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan itu adalah mereka yang bertaubat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa kita ini sebagai manusia memang tak lepas daripada melakukan dosa dan juga kesalahan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda walaupun kita ini sering melakukan kesalahan, akan tetapi sebaik-baik kesalahan itu kita kenalah segera untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai, menyukai hamba-Nya yang sering bertaubat kepadanya. Oleh itu, ayuhlah marilah sama-sama kita sentiasa melazimkan diri kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Dosa kita ini dosa kita di dunia ini sangatlah banyak. Sampaikan kalaulah dosa kita tu boleh dihidu, dosa kita itu berbau, nescaya ya Allah subhanallah, pasti ramai orang akan menjauhi diri kita. Kerana apa? Kerana betapa busuknya, betapa banyaknya dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, jikalau kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama sekali perlulah kita menyesal terhadap maksiat yang kita lakukan. Kita nak taubat, kita yang pertama sekali kita kena menyesal. Kita kena menyesal terhadap apa yang kita lakukan. Contohnya, kita dulu sentiasa mengumpat, kita dulu sering bermaksiat kepada Allah. Kita kena menyesal, ya Allah, kenapalah aku jadi macam ni? Kita kena menyesal kalau kita nak bertaubat. Yang kedua, kita perlulah berhenti daripada melakukan maksiat dengan segera. Kita kena berhenti. Macam kalau kita dulu sentiasa mencuri, kita kena berhenti daripada melakukan mencuri itu, perbuatan mencuri itu sendiri. Yang ketiga, jikalau kita ingin bertaubat, kita perlulah berazam tidak akan mengulanginya. Kita kena berazam, ya Allah, aku nak bertaubat, aku tak boleh buat benda ni lagi, tak boleh. Contoh macam kita sentiasa mengumpat, kita kena berazam bahawa jangan, aku tak boleh mengumpat, benda ni berdosa. Yang keempat, perlulah kita berterus terang dan memohon maaf jika berkaitan dengan hak orang lain. Kalau yang keempat ini berkaitan dosa kita terhadap orang lain. Dosa kita terhadap orang lain, iaitu contohnya seperti mengumpat. Allah Subhanahu wa taala tak mengampunkan dosa kalau kita dosa kita dengan orang lain kalau kita bertaubat, melainkan kita sendiri kena minta maaf terhadap orang tersebut. Contohnya kita sentiasa mengumpat ataupun kita pernah mencuri barang dia, perlulah kita bagi tahu kepada dia, dan juga kita perlu pulangkan apa yang patut macam kita curi apa semua. InsyaAllah antara sifat mahmudah yang kedua ialah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Antara sifat yang perlu ada dalam diri kita ialah kita sebagai manusia perlulah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'addu ni'matallahi la tuhsuha. Yang bermaksud, dan jikalau kalian menghitung nikmat Allah, nescaya kalian tidak akan sanggup. Kerana apa? Kita sebagai manusia, kita tidak sanggup untuk kita menghitung nikmat Allah. Kerana apa yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita, segala nikmat-nikmatnya memang tak mampu untuk kita hitung, untuk kita menghitung. Contohnya nikmat oksigen, nikmat sendi-sendi dalam badan kita, semuanya tidak terhitung. Seterusnya, dan jikalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kita. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan menambah nikmat-nikmat kepada kamu. La in syakartum la azidannakum. Yang kedua, jikalau kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepada kita nikmat ketenangan hidup. Nikmat ketenangan hidup ini adalah merupakan salah satu manfaat, iaitu jikalau kita gemar, kita suka bersyukur, kalau kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan meraih ketenangan batin. Dengan meningkatkan rasa syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini akan terbebas daripada penyakit-penyakit hati. Dalam berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahawa dalam jasad manusia ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Idza fasadal jasadu kulluh. Apabila buruk, apabila rosak seketul daging itu, maka rosaklah seluruh tubuh kita. Ketahuilah bahawa seketul daging itu ialah hati. Yang ketiga, jikalau kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita untuk kita memperoleh syurga.
Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang pertama yang akan dipanggil masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sentiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang-orang yang sentiasa memuji Allah, iaitu baik dalam keadaan lapang mahupun sempit. InsyaAllah itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Baiklah, seterusnya saya akan sambung pada sifat mazmumah. Sifat mazmumah yang pertama adalah takbur. Okey, pertama kita tengok dulu apa maksud takbur. Takbur ni berasal daripada perkataan Arab takabbara. Takabbara ya takabbaru takbur, yang membawa maksud sombong. Perkataan takbur telah diterima pakai sebagai salah satu perkataan bahasa Melayu. Di dalam Kamus Dewan edisi keempat mentakrifkan takbur sebagai berperasaan tinggi diri dan suka menganggap diri sendiri lebih mulia, lebih pandai, lebih cerdik dari orang lain. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ini adalah dalil yang berkaitan dengan sifat takbur. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sesekali tidak akan dibukakan kepada mereka pintu langit dan mereka tidak akan masuk syurga sehingga masuk unta ke dalam lubang jarum, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melakukan kesalahan. Okay, ini adalah pembahagian takbur. Yang pertama adalah takbur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takbur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni ialah setinggi-tinggi tingkat takbur dan paling bahaya dalam diri. Ia berpunca daripada sifat jahil, angkuh dan ingkar. Al-Quran mengisahkan kaum Ad, Firaun dan Qarun diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana memiliki darjat takbur seperti ini. Yang kedua, peringkat takbur yang kedua adalah takbur kepada Rasul. Ia jatuh pada darjat yang kedua peringkat takbur. Golongan ini berpendapat bahawa Rasul ialah manusia biasa yang tidak memiliki apa-apa keistimewaan seperti mana yang dirakamkan di dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya kamu yakni Muhammad hanya manusia biasa seperti kami. Yang terakhir adalah takbur terhadap sesama manusia. Takbur peringkat ketiga ini tidak sama dengan takbur kepada Allah dan Rasul yang boleh membawa kepada sifat-sifat kafir. Takbur peringkat ini hukumnya berdosa dan fasik. Jadi kadang-kadang bila kita rasa, macam contoh kita berborak dengan kawan, tiba-tiba kita rasa yang kita ni lebih pandai daripada dia, ataupun kita tak cakap pun lagi yang aku ni, contoh saya bagi ayat, aku ni lebih pandai daripada kau, tapi kita tak lafazkan lagi benda tu, kita cuma ada niat je. Jadi cara nak elakkan daripada tu, kita kena banyakkan istighfar. Seterusnya adalah kesan buruk sifat takbur. Ingin menyaingi, mensaing kekuasaan dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, keingkaran terhadap perintah-perintah Allah dan Rasul. Yang ketiga, bertuhankan kepada manusia. Yang keempat, menghalang sifat-sifat baik. Seterusnya, sifat mazmumah yang kedua adalah hasad dengki. Hasad berasal dari bahasa Arab yang bererti dengki, yang mana sering digabungkan menjadi hasad dengki dalam bahasa harian. Padahal hasad tu adalah dengki, yang maksud yang sebenarnya lah. Hasad dengki membawa maksud perasaan inginkan agar nikmat, kelebihan, kebolehan atau keistimewaan yang ada pada orang lain terhapus. Tetapi dia akan merasa gembira jika dia termasuk dalam kumpulan yang memperolehi kelebihan serta keistimewaan berkenaan. Jadi kita ni kadang-kadang boleh ada rasa hasad tapi yang membawa kepada kebaikan. Contohnya kita tengok kawan kita lebih pandai daripada kita ataupun markah dia lagi tinggi. Kat situ kita boleh rasa hasad. Macam mana kita ubah diri kita pula yang belajar bersungguh-sungguh supaya dapat atasi dia. Justru hasad dengki adalah sifat mazmumah yang paling kerap melanda diri manusia. Dalam menghuraikan persoalan sifat yang keji ini, Imam Al-Ghazali menyenaraikan 3 ciri orang yang berdengki. Yang pertama, menginginkan agar kenikmatan atau kelebihan lenyap daripada orang lain dan mengharapkan agar kenikmatan itu berpindah kepadanya. Yang kedua, menginginkan agar kelebihan yang dimiliki orang lain itu lenyap meskipun dia sendiri tidak dapat memiliki disebabkan kekurangan pada dirinya sendiri. Yang penting baginya ialah orang itu jatuh dan hilang kelebihannya. Ni dia dah tahu diri dia jatuh tapi dia tak nak berusaha. Yang ketiga, merasa sakit hati apabila orang lain melebihinya walaupun dia tidak berbuat sesuatu untuk menjatuhkannya. Sehubungan dengan itu, seseorang yang berpenyakit hasad dengki sentiasa gelisah atau tidak puas hati melihat apa yang dimiliki orang yang didengkinya.
Apabila perasaan itu tidak lagi dapat dikawal, maka si pedengki akan menyusun strategi agar hasrat buruk itu tercapai dengan apa cara sekalipun. Dan situasi inilah yang menatijahkan gejala negatif seperti mereka-reka cerita, memfitnah, mengumpat dan sebagainya lah. Malah ada di kalangan yang dihadapi penyakit hasad itu sanggup bersekongkol dengan pihak musuh, menggunakan segala cara yang ada termasuk media sosial hatta melanggani tukang-tukang sihir dan mengamalkan perbuatan keji semata-mata untuk menjatuhkan orang yang didengkinya. Na'udzubillah min zalik. Kisah Nabi Yusuf yang dicampakkan oleh saudaranya ke dalam telaga kerana merasa dengki kepadanya yang sangat disayangi oleh bapanya, iaitu Nabi Yaqub, yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim iz qalu li yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin uqtulu yusufa awit rahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qaumus salihin. Kisah itu bermula ni maksud tak kala saudara-saudara Yusuf berkata sesama sendiri, sesungguhnya Yusuf dan adiknya lebih disayangi oleh bapa daripada kita. Padahal kita ini satu kumpulan yang ramai dan berguna. Sesungguhnya bapa kita adalah dalam keadaan tidak adil. Ramai di antara mereka berkata, bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke sesuatu tempat yang jauh, supaya perhatian dan kasih sayang bapa kamu tertumpu kepada kamu semata-mata, dan supaya kamu sesudah itu menjadi orang-orang yang baik dan berguna. Azamini. Di sini saya akan memberi kesimpulan lah tentang tajuk sifat mahmudah dan mazmumah. Maka kesimpulannya, sifat membawa maksud kelakuan, tindakan, akhlak, aktiviti fizikal dan hati. Manakala mahmudah pula membawa erti sesuatu yang dianggap sebagai yang terpuji dan cantik pada pandangan mata dan hati manusia secara fitrah serta estetika. Sebaliknya, mazmumah membawa makna yang terkeji, diberi, dihina, dimarahi, dipulau dan sebagainya oleh segenap lapisan masyarakat tanpa mengira bangsa dan agama. Penentuan dan pembezaan hakiki kedua-dua sifat tersebut terletak pada naluri serta fitrah manusia yang suci yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah sahaja. Setiap amalan sifat-sifat mahmudah akan memberi impak dan implikasi yang mahmudah, yakni positif kepada diri dan persekitaran pelakunya. Manakala amalan sifat-sifat mazmumah sudah pasti memberi kesan yang mazmumah, yakni negatif dan sangat buruk kepada manusia. Sebagai orang Islam yang mengaku dan percaya akan adanya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang Maha Esa, Allah penguasa alam dan sebagainya lagi, maka perlulah dan wajiblah kita tunduk dan patuh kepada perintah Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib membenarkan hati, perbuatan dan perkataan akan setiap perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah dari Allah. Panduan bagi umat Islam untuk menuju kepada Allah atau menuju redha Allah adalah perlu menjadikan Nabi sebagai contoh tauladan, contoh dalam setiap amalan kehidupan kita. Jangan jadikan artis atau mana-mana tokoh yang bukan beragama Islam sebagai ikutan atau idola, kerana mereka ini akan menyesatkan kita semua. Kecuali kita jadikan ulama atau orang-orang alim sebagai idola dalam kehidupan kita. Kerana orang alim atau ulama adalah pewaris Nabi dan mereka adalah penerus dan dari usaha dakwah Nabi. Kita tidak akan sesat selamanya jika dijadikan ulama sebagai panduan dan idola, sebab mereka hidup dalam ketakwaan kepada Allah dan mereka juga dekat diri dengan Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.